Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Terima kasih banyak-banyak kerana sekarang ini anda sedang menonton Wanita Hari Ini di TV3 Malaysia. Dan bersama saya, Hawa Rezwana dan Uyaina. Untuk siaran pada hari ini, hari Rabu, 3 Ogos 2022. Hawa, rasa macam lama kita tak bergandingan bersama-sama. Itulah semalam saya teruja bila sembang-sembang dengan Uyaina dekat Twitter. Betul tu. Dan seperti biasa, kita nak mulakan siaran dengan berkongsi apa agaknya antara berita terkini, berita terbaru yang sedang berlaku di negara kita. Ini berkenaan dengan, pertama sekali berkenaan dengan banjir, situasi banjir yang sekarang ini banjir lagi dan beberapa kampung terkesan seperti Sungai Caruk. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Syamsuddin Mamat juga menarik lagi. Betul tu. Sebab di Wanita Hari Ini, di YouTube Wanita Hari Ini, anda boleh lihat kembali apa persediaan yang perlu dilakukan, mungkin barang-barang keperluan supaya saat-saat kecemasan. Terus ada satu beg yang kalis air yang boleh anda bawa untuk keluar ke rumah. Betul tu. Okey, baik, itu berkenaan dengan keadaan banjir yang sedang melanda negara kita. Dan satu lagi kisah yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, disebabkan oleh tidak mampu, kemiskinan yang melanda keluarga ini, bapanya telah pun membuat seutas beg sekolah menggunakan, walaupun ini adalah bapa dan anak dari Filipina, Philippines, tapi saya kira dapat juga memberi inspirasi kepada kita semua tentang kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, dan kepada anak tu tadi semua dapat belajar rajin-rajin, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Okey, Hawa. Jom. Ada berita best yang nak dikongsikan. Yang mana saya kira rata-rata rakyat Malaysia semua pun dah tahu, iaitu skuad badminton negara cemerlang sumbang emas ketiga. Rasa bangga sangat-sangat kepada semua atlet negara. Terima kasih atas usaha dan kerja keras anda selama ini, dan selamat berjuang. Seluruh rakyat Malaysia berada di belakang anda. Dan kita sebagai rakyat Malaysia kan, tak kisah lihat di media sosial ke apabila kita tengok di TV, bagi sokongan tak kisah menang ataupun kalah. Pastinya setiap atlet yang mewakili negara akan melakukan yang sebaiknya untuk berjaya, untuk menggembirakan kita semua, untuk membanggakan rakyat Malaysia. Betul tu, Hawa. Okey, baik, itu berkenaan dengan sukan badminton yang berjaya meraih emas. Okey, untuk hari ini topik yang akan kita bawakan juga sebenarnya adalah sebuah topik yang saya kira mungkin dapat menarik perhatian anda semua. Tetapi sebelum tu, apa kata kalau kami kongsikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang sempat dirangkumkan oleh wartawan kami berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jom. Macam mana tu? Tak kelakar lah akak tu, dia gelak. Kenapa tak buang? Mungkinlah kita gelak, akak tu pun gelak sebenarnya. Tapi ini yang topik kita nak bawakan pada hari ini, iaitu hoarding disorder, ataupun kalau kata asas dia adalah hoard ataupun mengumpul, menyimpan, tak nak buang, tak nak letak kat mana-mana. Kita pergi ke kenduri kahwin kan, dapat macam-macam goodie bag, macam hadiah semua tu kan. Nak dekat 20 ada kat rumah, tapi sayang nak bagi orang, sayang nak buang. Itu satu. Baju-baju yang lama kan, bila nak asingkan je, ini akan pakai lagi ni, ini akan pakai lagi ni. Setahun kemudian tak pakai-pakai, terasa tak? Terasa sangat-sangat. Sebab saya rasa kalau bercakap pasal simpan baju ni, sayalah orangnya. Umi anak pula, apa yang Hawa katakan tadi, pergi kenduri kendara kan dapat banyak buah tangan, cenderahati, simpan cantik di dalam almari kaca di rumah. Kadang-kadang kotak-kotak barang-barang kita dapat cantik tu macam sayang nak buang, kotak cantik. Tapi nak buat apa kotak? Betul, persoalan dia. Adapun dia ada nilai sentimental yang tinggi, sayang. Semua ada nilai sentimental dia sayang nak buang, tak apalah, adalah kat sini. Okey, anda yang mana satu, macam-macam lah kita duk berteki-teki kenapa adanya orang yang suka nak simpan barang, sayang nak buang. Adakah anda begitu ataupun anda tinggal serumah dengan orang yang sebegitu? Boleh komen di Facebook kami WHI TV3, dan jangan lupa untuk follow ataupun ikuti kami di Instagram WHI TV3. Sekejap lagi kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang hoarding disorder ni. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Adakah anda menyimpan barang separah itu? Kalau kita tengok paparan itu tadi, terbit rasa takut juga sebenarnya. Sebab hoarding disorder ni boleh sampai ke tahap tak nampak lantai macam yang Hawa katakan tadi, malah sampai memerlukan majlis perbandaran yang datang untuk membersihkan rumah individu ini. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini dengan topiknya hoarding disorder ataupun kumpul dan simpan barang. Dan bersama kita di WHI pada hari ini ialah Dr. Hilwa Abdullah alias Muhammad Nur.
Sukarno, pakar psikologi klinikal Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Doktor sudi bersama dengan kami. Okey, dan kalau anda saksikan paparan di awal-awal tadi, kita bersama dengan pasangan ini, iaitu Puan Siti Solehah. Tak sabar nak dengar cerita Puan Solehah. Okey, baik. Hawa, Doktor, Puan dan Cik. Hari ini kita bercakap tentang hoarding disorder. Mungkin dalam kalangan penonton sekarang ni, hoarding disorder adalah perkataan baharu ataupun perkara baharu yang tak pernah dengar sebelum ni. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin Dr. Hilwa nak kongsikan dengan lebih terperinci. Apakah itu hoarding disorder? Dan bila cakap pasal disorder ni, adakah ia berkaitan dengan penyakit mental? Okey, alright. So terima kasih. Buat perkongsian tentang topik yang kita nak bincang ni di Twitter. Ramai cakap, oh ini ayah nak kena tengok ni mak nak kena tengok ni. Sebab kadang-kadang nak buang barang, kena audit. Tunggu mak ayah tak dekat rumah, baru dia ambil plastik. Sebab dia kau buang. tak dapat approval. Jadi kita nak tanya, adakah Puan Solehah buat macam tu? Tunggu Cik Hafiz tak dekat rumah baru buang barang dia? Ya, betul. Saya kalau macam nak buat spring cleaning, nak kemas. Kita nak tanya kepada pelakunya. Cik Hafiz, kalau boleh kongsikan juga, apa sebenarnya antara barang-barang yang disimpan, yang mungkin yang sebelum dibuang lah kan, yang masih disimpan, dan kenapa sebenarnya ada rasa nak simpan barang-barang ini walaupun tidak digunakan? Mama beli. Okey. Baik, kalau macam tu, kan dalam plastik sampah tu tadi kan, berapa peratus yang masih lagi disimpan? Tak adalah. Contohlah kita yang si pengemas ni, kita dah kemas tak dalam plastik sampah kan. Tapi bila contohlah partner ke mak atau ayah datang, oh ini sayang ni, ini boleh guna lagi, ini boleh guna lagi. Adakah tu selalu jadi? Betul. Dia kenapa masih lagi disimpan? Adakah ia berkaitan juga dengan sentimental value, ada kenangan lama dan sebagainya? Dia kalau tengok orang yang kita tengok bila lah mak nak guna kan. Saya mungkin ada sedikit lah kot hoarder syndrome ni berkenaan dengan baju kan. Sekarang tengah mengandung. Betul. Tak payah dululah, simpan dululah baju-baju ni. Nanti lepas bersalin nanti boleh pakai balik. Belum tentu boleh pakai balik ataupun tidak. Itu pengalaman jugalah. Salin juta. Betul. Tapi mengingatkan kita suatu masa dahulu pernah begitu sebenarnya. Okey, banyak lagi kita sembang-sembang dengan Dr. Puan Solehah dan juga Encik Hafiz. Tapi sebelum tu, jom kita dengar apa kata kawan-kawan kita tentang hoarding ni ataupun suka simpan barang ni. Kita kena balik. Bukan. Tadi waktu paparan tu tadi, Cik Hafiz dia ada cakap sesuatu. Dia kata, orang perempuan memang suka buang barang. Geram pula kita dengar. Cik Hafiz yang nak tanya ni soalan cukup cemas yang tadi tu kan. Yang nak sempat tanya tentang sentimental value. Adakah itu yang menyebabkan seseorang tu menyimpan barang-barangannya? Cik Hafiz pula macam mana? Dengar cerita ada barang yang diberikan oleh bekas kekasih lama yang masih lagi disimpan. Kenapa masih disimpan dan apabila dah kantoi tu, macam mana keadaannya? Apa barang tu? Barang tu kerja kat KL. Lepas tu jumpa dia kat KL. Lepas tu barang tu dekat Kuantan Bang. Lupa nak buang bahan bukti. Tapi kalau ingat Surat juga. cinta darjah 1, darjah 2 simpan lagi? Allah, itu masalah hoarding yang paling serius tu kalau simpan. Tapi kan, Puan, kalau kita tengok tadi pun, bila Puan baca tu kan, Puan gelak juga. Jadi, macam mana sebenarnya kelakar tu sebab apa? Kasih lama. Kadang-kadang bila kita sembang-sembang ni, baru saya rasa orang yang suka simpan, dia memang orang yang sangat menyayangi, sangat tinggi nilai sentimentalnya. Adakah orang yang suka simpan, sayang nak buang ni, maksudnya dia seorang yang sukar untuk nak move on atau sukar nak melepaskan sesuatu? Ada kaitan tak personalities begitu dengan sifat yang suka simpan ni, sayang nak buang? Dia kalau suka simpan ni, kita mengambil kira tadi Hafiz, good point Hafiz sebut tadi kan. Seorang yang apa tadi? Dia cakap tadi suka nak melepaskan sesuatu. Nak melepaskan. Ada tak usia juga memainkan orang kata faktor dalam penyimpanan barang ni? Sebab yalah, kalau kita tengokkan macam Yana secara peribadi pun, Umi Yana memang suka simpan barang. Jadi adakah kita sendiri semakin lama, semakin berusianya kita juga semakin lama kita rasa macam sayang nak lepaskan barang-barang ni semua? Kalau kita tengok komik-komik, benda yang tak mengganggu kawasan rumah tu, masih ada ruang, tak apa lagi. Senyum Cik Hafiz tu. Tapi kita dah faham juga sedikit sebanyak mereka yang suka kumpul barang
ataupun hoarder. Kita nak faham juga macam Puan Solihah sendiri kan tak suka barang banyak-banyak, barang yang rasa tak guna okey buang. Adakah tu dilatih dari dulu lagi dan apa perasaan sebenarnya macam bila barang tak boleh kita buang? Adakah memang rasa tenang dan lega sentiasa? Cik Hafiz ni kelakar lah dia. Nak je dari tadi tau. Puan Solihah, kita sip daripada jauh sikit. Ana pun macam tu juga. Rasa macam ni serabutnya tak nak buang terus. Macam tu. Dia selega. Selega kan. Okey, sebelum nak tanya soalan kepada Cik Hafiz, saya nak baca sikit komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya dari Sue Red Black. Dia kata, saya suka simpan baju dengan harapan nanti boleh pakai baju tu balik. Okey, jadi kalau kita tengok Cik Hafiz ni berbeza sedikit dari segi penyimpanan barang ni. Tapi sebenarnya adakah ini juga yang membuatkan anda berdua orang kata fit for each other? Saling menyempurna isu berkaitan dengan penyimpanan barang ni sebelum ni. Cik Hafiz. Penyimpanan barang tu je lah. Isu vacuum ni macam tak habis. Kita tunggu peluang nak buang tapi dia sabar je nak Dari sebelum vacuum. saya start tengok YouTube belum? Sebelum kita nak banyak lagi nak faham dan cara nak atasilah perasaan ataupun sikap susah nak buang barang ni, jom kita saksikan satu perkongsian tentang seorang ni dia pantang nampak sampah. Jom. Pantang nampak sampah. Saya rasa dunia ni memerlukan lebih ramai lagi Abang Umar Osman dan juga Abang Zainuddin yang mana bukan saja menyimpan barang tetapi barang-barang yang tak digunakan, barang-barang terbuang, sampah dan sebagainya diolah menjadi sesuatu yang membawa kebaikan dan juga mendatangkan hasil pendapatan. Jadi Encik Hafiz lepas ni nak buat apa? Ya. Dan objektif kita pada hari ini juga kita nak bantulah mereka. Pastinya tak sukalah rasa sayang nak simpan barang ni, rumah asyik bersepah saja, orang datang pun malu kan, belum datang kelang kabut nak kemas barang dan sebagainya. Jadi macam mana kita sebagai orang di sekeliling, sebagai ahli keluarga dan kita sendirilah macam mana untuk kita perbaiki diri kita dan jadi orang yang lebih kemas dan kurang sayang nak buang barang yang tak perlu ni, doktor. Okey, dia ada dua konteks. Satu mungkin macam kita lah yang age kita kan, mungkin kita tahu okey kita tak guna ni kita boleh Alih terus letak lantong sampah. terus Sampai okey. Ataupun okey memang tak pakai pun. Lepas tu boleh kita rational. Ni ada tertengok juga satu rancangan ni tentang menyusun atur kembali barang-barang yang sangat bersepah, okey, di salah satu platform berbayar. Okey, jadi antara yang digalakkan untuk kita lakukan juga adalah untuk kita scan dulu apa barang yang ada dalam kawasan tu. Yang kedua, kita edit. Edit ni kita ambil mana-mana barang yang kita rasa kita dah tak perlukan, kita asingkan. Kemudian yang ketiga, baru kita lupuskan barang yang tak diperlukan tu dan susun barangan yang ada yang masih lagi tertinggal. Adakah ini juga yang Puan Solihah buat ataupun macam mana? Macam tengok, tak penting, buang. Jangan macam banyak-banyak kan. Saya macam saya tak ada. Cik Hafiz macam gini lah Cik Hafiz sebenarnya. Dia kawal lah. Dia redha. Okey, dan doktor sebagai kesimpulannya jugalah mungkin kepada mereka yang rasa tertekan ataupun terlalu sayang nak buang barang ni, mungkin kata-kata semangat pada mereka tentang kelegaan, tentang kesannya bila kita lebih teratur, lebih kurang sayang, kurang sentimental nak buang barang-barang yang tak diperlukan lagi pun. Okey, mungkin merasionalisasikanlah kita punya pemikiran itu. Step by step kan? Betul. Jadi isu berkaitan dengan vacuum tadi ni. Habis lagi. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung siaran. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hilwa Abdullah alias Muhammad Nur selaku pakar psikologi klinikal UK. Cipta kenangan baru. Baik, terima kasih juga kepada anda penonton WHI, banyak perkongsian di Facebook kami dan selepas ini kita akan kongsikan satu lagi kisah tentang penyakit ataupun werewolf syndrome kepada anda. Jangan ke mana, kita berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Harapnya macam-macam yang telah kami kongsikan bersama dengan masalahan ataupun cadangan yang ingin dikongsikan, boleh terus kongsikan di laman web bulletinfm.audio. Okey, nak tanyalah sampai dekat sini geng Uyaina. Dan ataupun sedang berfikir-fikir nak bersalin di mana, jadi kena tengok esok Wanita Hari Ini jam 12.30 hari dengan perbincangan tentang bersalin mahal atau murah. Betul tu. Jadi mungkin kepada para ibu khususnya dan juga para bapa yang sedang orang kata membuat planning nak bersalin di hospital yang bagaimana, bajet bagaimana dan sebagainya, pastikan anda tak terlepas topik perbincangan esok. Okey? Baik, untuk hari ini Uyaina dan Hawa undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Besok.